Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam perkara melibatkan hudud dalam siri-siri Fazakir. Bersama saya Ustaz Azhar bin Yahya daripada Kolej Untuk Islam Sekolah Muhammad. Jadi insya-Allah kita sambung balik. Tadi kita bincang tentang syarat-syarat orang yang mencuri tadi. Sempurna syarat baru masuk satu kategori boleh kena, tapi tak kena lagi. Tengok barang tadi. Barang kita dah bincang dah, barang yang diiktiraf oleh syarak, barang yang milik orang lain bukan milik dia, ataupun sikit milik dia pun tak boleh. Jadi begitu juga dengan beberapa perkara kita bincang tadi. Jadi semua benda-benda tadi menunjukkan bahawasanya kenapa banyak benda yang tak cukup syarat dia jatuh. Tak cukup syarat dia jatuh kepada ta'zir. Sebabnya undang-undang hudud ini ialah undang-undang yang sempurna. Bila undang-undang tadi sempurna, maka pelaksanaannya juga mesti sempurna. Kalau ada sikit je benda yang jatuh pada piawai kesempurnaan tadi, maka tak boleh kena hudud. Jatuh terus kepada ta'zir. Maka undang sempurna, segala-gala mesti sempurna dan dilihat sempurna. Maka jatuh pada ta'zir kalau sedikit kecacatan, walaupun kecacatan tadi benda yang simple aja. Jadi kita masuk kepada isbat, iaitu pensabitan. Pensabitan, nak sabitkan hudud ini, maka dia perlu kepada beberapa perkara. Pertama, dengan ikrar. Dengan ikrar, kalau seorang tadi berikrar iaitu mengatakan dialah yang mencuri. Maka kalau dia mengaku dia mencuri, maka dikenakan hukuman hudud. Tapi dia boleh untuk menarik balik sebelum dijatuhkan hukuman. Dah potong tangan baru tarik balik, tak jadi dah. Maka sebelum dia dikenakan hukuman tadi, maka dia boleh tarik balik kalau dia mengaku. Yang keduanya sabit dengan syahadah. Syahadah ni maksudnya penyaksian. Kalau sabit dengan penyaksian, maka perlu kepada dua orang saksi. Saksi yang adil ni, dan juga saksi yang tiada sebarang cacat. Maksud cacat, kalau saksi tadi pakai spek mata pun tak diiktiraf. So apa, spek mata ni menunjukkan dia cacat juga. Tapi taklah cacat, saya okey, alhamdulillah sempurna aja. Cuma mata ni kurang ni cacat lah. Cacat bukan hilang tangan aja, kurang penglihatan pun cacat juga, cuma cacat sikit. Jadi saksi tadi mesti seorang yang adil, tak pernah buat dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Dosa kecil apa? Isap okok. Saksi isap okok tak kena hudud. Jadi tengok Tok Imam kita nak bawa, kalau isap okok jangan bawa. Jadi yang tak isap okok je, polis kalau jadi saksi dalam penangkapan apa semua, pastikan polis tak isap okok. Kalau tak, bebas kawan tadi. Maka isap okok di antara yang menghapuskan kredibiliti saksi. Maka mesti seorang saksi yang adil, dia nampak benda tadi, maka dia boleh jadikan sebagai satu benda yang ada dasarnya untuk dibawa kepada penghakiman untuk dihukum. Maka dua saksi yang adil. Dan kemudiannya kita lihat adanya sumpah penafian. Jadi kalau ada orang tuduh seorang ni, kemudian dia bersumpah dia tak terlibat, maka dia kena sumpah menafikan dia terlibat dengan pencurian tersebut. Maka menyebabkan tidak boleh jatuhkan hukuman pada dia. Tapi kalau ada pihak yang membawa bukti, maka dia akan dibincangkan dalam penghakiman dengan bahan-bahan bukti tadi. Tapi dia tidak boleh jatuhkan hukuman sebab dia telah menafikan. Jadi kalau syahadah, maka senang. Kalau minta maaf, kalau dengan menggunakan pengakuan, ikrar, senang. Kalau syahadah ni dia banyak sikit cerita dia, tapi lebih mudah. Tapi kalau melibatkan sumpah penafian, dia agak rumit. Jadi dalam tiga perkara ini melibatkan cara mensabitkan pensabitan orang yang mencuri. Dan kemudiannya bagaimana untuk memotong tangan pencuri. Memotong tangan pencuri ini ialah dalam Quran mengatakan faqta'u. Potong tangan. Tangan tu mana? Angkat tangan sini sama sini. Basuh tangan dalam wuduk sini sama sini. Jadi di mana tangan tu? Maka hadis mengatakan maksudnya potong tangan tu di pergelangan. Zaman Rasulullah memang ada orang kena hudud, maka potong di pergelangan ni. Maka dalam paparan-paparan kitab perbahasan menyaksikan bahawasanya lepas dipotong, maka dicelupkan minyak panas supaya mati sel. Jadi benda-benda macam ni ialah benda-benda yang boleh kita ijtihadikan, boleh kita carikan cara yang terbaik. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, iza qataltum fa ahsinu al-qitlah, iza zabahtum fa ahsinu al-zibahah. Jadi kalau kamu menyembelih atau kamu membunuh atau memotong, hendaklah kamu sembelih ataupun bunuh atau potong dengan cara yang terbaik. Cara terbaik ialah carilah cara terbaik. Yang penting maksud utama dia ialah potong. Cara macam mana terpulang.
yang penting potong. Maka dicadangkan cara yang terbaik untuk zaman sekarang ialah dibius dulu penjenayah tadi, supaya dia tidak meronta. Kalau zaman dulu diikat, zaman sekarang tak payah ikat, kita ikat perasaan dia, iaitu dengan bius menyebabkan dia dah tak ada rasa sakit. Maka bila dibius, kemudian dipotong daripada kulit atas, dan kemudian dibawa ke tengah dan baru dipotong ke bawah. Maka yang kulit atas ni akan ditutup bahagian yang luka tadi dan selesaikan. Dan kemudiannya kita lihat itu paparan tentang daripada mula sampai akhir. Kemudian kita cuba tengok pada perkara yang melibatkan komparatif. Barulah kita nampak benda tadi bagus, baik. Nampak satu kek, satu najis, barulah tahu najis ke kek. Maka kena tengok betul-betul. Jadi itu undang-undang yang kita cuba paparkan dalam sesi pertama tadi dan sesi kedua ni, bagaimana undang-undang Islam dalam bab melibatkan pencurian ataupun dalam bab hudud syariqah. Dan kita tengok bagaimana komparatif dia. Kita cuba comparekan, bandingkan dengan undang-undang zaman sekarang ni. Undang-undang Allah bagi tahu nakal min Allah, ada nakal. Nakal ni jaminan pencegahan daripada Allah Subhanahu taala. Tapi bagaimana dengan undang-undang sekarang? Undang sekarang kita buka dalam kanun keseksaan, dan bahagian jenayah tu ada kanun keseksaan 379. Undang-undang section 379 kanun keseksaan mengatakan barang siapa yang mencuri, maka hukumannya ialah 7 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Maka 7 tahun penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Maka 7 tahun penjara ni biasanya hakim takkan bagi 7 tahun tu. Dia akan bagi separuh ke ataupun 2 tahun ke, biasalah 2 tahun. Tapi berdasar pada kes, dia takkan bagi sekali, bagi tu 7 tahun, jarang sangat-sangat. Biasa 2 tahun dia bagi berdasar pada kes. Jadi tidak ada satu jaminan pertama, tak ada jaminan. Bahkan dah berapa lama kita gunakan, puluh tahun kita gunakan undang-undang ini yang memang tidak ada jaminan dan memang confirm tidak menyelesaikan masalah, bahkan setiap tahun semakin meningkat. Kita boleh tengok graf tentang kadar kecurian di negara kita semakin membimbangkan dan amat-amat membimbangkan. Maka ini suatu perkara yang perlu kita teliti supaya kita dapat melihat betapa wajarnya untuk zaman ini kita cuba resepi langit. Jadi kita lihat bagaimana dengan undang-undang kanun keseksaan 379 ini tidak menyebut langsung tentang penggantian. Maksudnya kalau dalam Islam itu, bila seorang tadi mencuri, maka pencuri tadi kena ganti balik barangan yang dia curi. Dia kena pulangkan balik barang yang dia curi tadi. Bukan sekadar barang tu kena pulang dengan segala tuntutan. Kalau kawan dia menuntut, saya bila hilang motor ni saya susah pergi kerja, saya itu masalah, ni masalah. Saya total sekali motor harga 8,000, masalah ni 2,000, 10,000 dia kena bayar. Maka adanya penggantian dalam Islam. Tapi dalam konvensi tidak ada penggantian. Kalau kita hilang motor LC sebagai contohnya, masuk dalam kes polis, masuk dalam mahkamah apa semua, maka dapat balik motor tu, setahun duduk dekat balai polis, dia relai satu-satu. Nak marah polis tak boleh, bukan kerja polis nak jaga benda tu. Jadi saya pun tak faham macam mana boleh relai benda tu. Bila kita bawa balik, dah selesai kes apa semua, maka apa yang tinggal dengan banyak benda yang relai, yang pencuri tadi pun dah relai kan, enjinnya pun sebu, apa yang tinggal motor LC tadi. Kalau cuba nak claim, insurans cuba claim, kalau dapat, berapa sangat dapat. Dan jumlah kita tetap menjadi mangsa. Bermaksud dalam undang-undang konvensional, mangsa kekal menjadi mangsa. Dalam undang-undang Islam, mangsa tidak kekal menjadi mangsa. Mangsa dapat hak dia balik, boleh claim semua benda. Dan kemudiannya kita lihat, bila melibatkan pencuri tadi dalam undang konvensional, tak tahu dia boleh bertobat ke tidak. Dah masuk penjara 2 tahun, maka keluar belum tentu taubat. Dalam masa yang sama, mangsa kekal menjadi mangsa. Bukan sekadar mangsa kekal jadi mangsa, akan wujud mangsa seterusnya. Siapa pertama? Mangsa yang asal tadi, dia kekal menjadi mangsa. Yang kedua, pemangsa pencuri tadi, dia akan jadi mangsa. Mangsa sebab apa? Sebab dia pun tak taubat, belum tentu taubat lagi. Daripada ribu-ribu orang mencuri, berapa orang yang bertaubat dengan penjara 2 tahun tadi? Bagi saya hampir-hampir tak ada, illa man rahimar rabbu. Melainkan Allah bagi rahmat. Biasanya tak ada lah tu, keluar lagi jahat lagi ada. Melainkan yang betul-betul dapat rahmat. Jadi mangsa kekal jadi mangsa, pemangsa menjadi mangsa yang seterusnya, iaitu kekal menjadi pemangsa. Kemudiannya akan timbul mangsa-mangsa yang lain. Apa dia akan timbul sekiranya pemangsa tadi ada anak,
dah ada isteri, maka kalau ada anak, anak pun malu sebab ayah telah pun dipenjara dengan kesalahan mencuri. Tidak mustahil kalau akan menimbulkan generasi pencuri yang kedua. Alang ayah mencuri, dia pun mencuri sekali. Illa marrahimar rabbuh, melainkan orang yang Allah bagi rahmat pada dia. Maka generasi kedua pencuri ini akan timbul, ataupun generasi yang tidak dijaga oleh ayahnya, yang banyak masalah akan timbul. Yang seterusnya ialah ibu tadi atau isteri tadi akan menjadi mangsa. Mangsa seterusnya isteri dah lah, kalau bekerja masih lagi payah untuk menjaga anak seorang-seorang dan sebagainya. Kalau kena tak bekerja, lagi masalah. Tak bekerja pula, rajin pula buka surat khabar, jumpa surat khabar lama. Kalau terdesak boleh melacur. Ada orang bagi fatwa kan, tuan-tuan tahu, boleh buka alam ni, cari fatwa boleh melacur, harum melacur, oleh seorang PhD, Timbalan Menteri dulu, cerdik ni fatwa. Jadi kita lihat bagaimana mangsa kekal, mangsa seterusnya wujud, anak mangsa, isteri mangsa, dan yang terakhirnya mangsa ialah kita, pembayar cukai. Rakyat selaku pembayar cukai, duit cukai rakyat tadi, duit rakyat tadi dibelanjakan untuk diberikan kepada penjagaan pencuri-pencuri ni. Satu hari berapa ringgit? Lebih kurang dalam RM50 dan ke atas. Untuk menjaga pencuri ni je. Dia punya sanitari dia punya kencing berak dia punya pakaian dia apa semua, dia punya bangunan, maintenance bangunan dia punya penjagaan keselamatan dia. Lagi teruk pencuri tadi, lagi besar jenayah dia, lagi besar penjagaan dia. Alangkah baiknya duit-duit ini semua diberikan kepada pelajar-pelajar, diberi kepada benda-benda yang lain lebih hebat lagi. Tapi berapa banyakkah kos yang kita telah keluarkan untuk menjaga pencuri-pencuri ni, dan juga penyayah ni. Maka sebab itulah Islam, penjara ni benda yang last, benda yang akhir-akhir. Dah tak ada pilihan, barulah kita ambil penjara. Maka tu benda yang kita kena faham. Maka sebab itulah kena yakin undang-undang ni mampu mengubah keadaan. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa dalam sesi yang akan datang. Kita akan melihat lagi perkara-perkara yang lain insya-Allah. Di perkara melibatkan jenayah-jenayah yang seterusnya insya-Allah. Dan yakinlah ini ialah satu antidot, iaitu tawaran penyelesaian daripada resepi langit, dan telah lama kita tinggalkan, wajar untuk dikembalikan balik. Dan kita dah tengok kemampuan undang-undang pada hari ini yang jelas diambil daripada Penal Code India, Penal Code India ambil daripada Penal Code British, yang jelas keyahudian yang tak mampu menyelesaikan masalah. Puluh tahun kita dapatkan undang ini, mengapa tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Pastikan dalam sesi seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.